Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Nabila binti Muhammad Sabri, memegang kad matrik KBN 2108101119. Saya bernama Nur Nabila Fitriana binti Basudin Rafai, bernombor ID KBN 2108102118. Hai, nama saya Nabila Syafia binti Nazra Ilham, memegang kad matrik KBN 2108102994. Nama saya Nur Emilia Natasha binti Muhammad Aslan yang memegang kad matrik KBN 2108102998. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Adila binti Masmi yang memegang nombor kad matrik KBN 21081038. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hatimah binti Farid Kamil, ID pelajar KBN 21081031. Pembentukan Dasar Ekonomi Baru ataupun dikenal sebagai DEB. DEB ini telah dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun sebagai rancangan ekonomi dan perpaduan negara. DEB dilancarkan melalui rangka rancangan jangka panjang yang pertama yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Antaranya ialah rancangan Malaysia kedua iaitu pada tahun 1971 hingga 1975. Pada masa ini, DEB telah ditubuhkan pada rancangan Malaysia kedua. Rancangan Malaysia ketiga pada tahun 1976 hingga 1980, Rancangan Malaysia keempat 1981 hingga 1985 dan akhir sekali ialah Rancangan Malaysia kelima iaitu pada tahun 1986 hingga 1990. Setiap rancangan ini dirancangkan selama 5 tahun. Apakah tujuan DEB dilaksanakan? Tujuan DEB dilaksanakan ialah untuk memulih ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum, wilayah dan kawasan dalam wilayah yang sama. Mari kita lihat apakah latar belakang pembentukan DEB. Majlis Perundingan Negara iaitu MAPIN ditubuhkan pada bulan Januari 1970. MAPIN diketuai oleh pelbagai lapisan masyarakat, bermakna terdapat pelbagai kaum yang telah diikuti oleh MAPIN. Apakah tujuan MAPIN ditubuhkan? Tujuan MAPIN ditubuhkan ialah untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Oleh itu, terdapatnya hasil pertubuhan MAPIN yang telah memberi kesan kepada negara iaitu terbentuklah satu dasar ekonomi negara yang dikenali DEB, di mana pada tahun 1971, DEB telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia kedua iaitu Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Hussein, iaitu beliau merupakan bapa pembangunan. Beliau telah mengarahkan unit perancangan ekonomi di Jabatan Perdana Menteri bagi membentuk satu dasar pembangunan ekonomi. Seterusnya, terdapat beberapa pakar ekonomi dari dalam dan luar negara yang telah diamanahkan oleh MAPIN untuk merancang dan merangka dasar berkenaan ini. Antara pakarnya ialah pertama Dr. Rais Saniman iaitu daripada Malaysia, kedua Dr. Jess Farland daripada Norway dan ketiga Dr. Jack R. Parkinson daripada Britain. Dasar Ekonomi Baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua. Matlamat utama DEB ialah mencapai perpaduan negara, selain itu juga bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di negara ini. Menyedari hakikat bahawa pengagihan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sesebuah negara yang bersatu padu, serta mengambil kira kemiskinan serta ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain, maka DEB telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini. Ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah berpunca daripada isu kemiskinan. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Didapati juga orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum yang lain walaupun negara kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik.
DEB dirancang sebagai satu program jangka panjang yang akan berjalan selama 20 tahun bermula dari tahun 1970 sehinggalah tahun 1990. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah dasar ekonomi baru dijalankan menerusi strategi serampang dua mata. Apa maksud serampang dua mata? Serampang dua mata bermaksud memberi faedah kepada kedua-dua pihak. Tidak kiralah kaum Melayu ataupun kaum Cina maupun kaum India, DEB ini memberikan kaedah kepada semua kaum. Terdapat dua strategi DEB. Strategi yang pertama membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Strategi yang kedua menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Maksud pengenalan kaum mengikut fungsi ialah kaum Melayu tinggal di kawasan luar bandar dan terlibat dalam pertanian. Kaum Cina tinggal di kawasan bandar dan terlibat dalam pelombongan biji timah dan perniagaan. Manakala kaum India pula tinggal di kawasan estet getah dan terlibat dalam aktiviti menoreh getah. Bagi memastikan matlamat untuk membasmi kemiskinan tercapai, strategi ditumpukan untuk menghapuskan kemiskinan di kawasan luar bandar dan kawasan bandar. Berdasarkan baci penduduk pada tahun 1970, didapati bahawa kira-kira 49.3% daripada semua keluarga miskin di Malaysia berpendapatan di bawah garis kemiskinan. Pendapatan garis kemiskinan tahun 1970 ialah RM200. Dan kira-kira 86% daripada jumlah itu berada di kawasan luar bandar. Bagi mencapai matlamat, kerajaan telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan awam melalui kemudahan pendidikan, kesihatan, bekalan air dan elektrik. Juga diberikan kepada golongan miskin untuk mendapatkan bantuan seperti program bantuan subsidi baja, beasiswa pelajaran dan buku teks, makanan tambahan kepada kanak-kanak serta program rumah murah. Menjelang tarikh akhir pelaksanaan DEB, matlamat untuk membasmi kemiskinan telah tercapai. Laporan rancangan Malaysia ke-6 telah menunjukkan bahawa kadar kemiskinan negara pada tahun 1990 ialah 17.1% berbanding 49.3% pada tahun 1970. Bagi memastikan matlamat yang kedua dalam DEB, iaitu menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi, ekonomi juga turut tercapai. Kerajaan telah cuba memperbaiki keadaan ekonomi dan masa yang sama menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Berasaskan pada ketidakseimbangan antara kaum, kerajaan telah melancarkan beberapa program seperti perindustrian dan perdagangan, pertanian, pelombongan, pembinaan, pengangkutan dan pertanian. Bagi menjayakan matlamat yang kedua dalam DEB ini juga, beberapa strategi telah dirancang. Antaranya, strategi yang pertama mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga supaya penyertaan pelbagai kaum dalam sektor utama akan mencerminkan kedudukan tenaga buruh mengikut komposisi kaum menjelang tahun 1990. Yang kedua, memastikan pembentukan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum bumi putera supaya mereka dapat menguruskan dan memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada semua jenis peringkat kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menambah dengan cepat bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan sektor produktif. Perhatian khusus akan ditumpukan kepada kaum bumi putera yang agak ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Strategi yang terakhir ialah meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar. Pelaksanaan dasar ekonomi baru. Pelaksanaan ini menggunakan beberapa pendekatan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui ekonomi yang seimbang. Beberapa langkah dilaksanakan berkaitan dengan usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Langkah pertama, meningkatkan taraf hidup rakyat. Rancangan meningkatkan taraf hidup melibatkan penduduk di luar bandar dan di bandar. Kita lihat di luar bandar, tumpuan kepada penduduk miskin seperti petani, pekebun getah
nelayan dan buruh. Dari segi usaha, pembangunan adalah menerusi kegiatan gerakan koperasi yang sedia ada di luar bandar. Program yang dilaksanakan pula adalah seperti penerokaan tanah baharu, bantuan peralatan, pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja, kemudahan kredit, pemasaran dan pusat kemajuan peladang. Manakala di bandar, penduduk bandar menghadapi kemiskinan kerana berpendapatan rendah dan masalah perumahan. Kerajaan berusaha dalam memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan bagi membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan golongan miskin pelbagai kaum. Selain itu, kerajaan juga menyediakan kemudahan asas seperti pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa, buku teks percuma, makanan tambahan kepada kanak-kanak dan program rumah murah. Kedua, rancangan buku hijau. Rancangan buku hijau dilancarkan oleh Tun Abdul Razak pada 20 Disember 1974. Matlamat rancangan ini adalah menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Rancangan ini memberi tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya dalam mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, penternakan, pemasaran yang baik dan projek kecil yang lain. Langkah ketiga, peranan agensi kerajaan. Beberapa agensi ditubuhkan untuk mempelbagaikan ekonomi yang boleh menambahkan pendapatan rakyat dan membuka peluang pekerjaan. Bantuan yang diberikan adalah peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman dan khidmat nasihat. Antara agensi yang ditubuhkan adalah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM), ditubuhkan pada 1971 bagi meningkatkan taraf hidup nelayan dan memodenkan industri perikanan. Seterusnya, Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ditubuhkan pada 1973 bagi membantu pekebun kecil, petani dan peladang yang terlibat dalam kegiatan koperasi. Selain itu, Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN) ditubuhkan pada 1971 bagi mengawal selia sektor padi dan beras, menstabilkan harga padi, dan ia juga dikenali sebagai Beras Nasional pada tahun 1994. Akhir sekali, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil, perusahaan getah iaitu RISDA ditubuhkan pada 1973 bagi membantu dalam penyelidikan dan penanaman semula. Langkah yang keempat adalah Lembaga Kemajuan Tanah, Persekutuan Felda dan Pembangunan Tanah. Pembukaan tanah baharu untuk pertanian di bawah Felda. Penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke kawasan Felda. Mereka diberikan tanah seluas 10 ekar untuk penanaman kelapa sawit, getah dan rumah kediaman. Kemudahan lain seperti klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi, Felda dapat mengubah taraf hidup mereka. Felda menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri untuk membuka tanah baharu bagi bidang pertanian. Di Sabah, Felda dan Yayasan Sabah membuka Felda Wilayah Sahabat, Bilah Datu dan Felda Umas di Tawau. Manakala di Sarawak, Sarawak Land Consolidation dan Rehabilitation Authority (SALCRA) untuk pembukaan ladang kelapa sawit. Seterusnya, pembangunan wilayah. Program pembangunan wilayah dijalankan dengan pembukaan tanah untuk industri getah dan juga kelapa sawit. Antaranya, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara Dara, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar, Urban Development Authority (UDA) atau Perbadanan Pembangunan Bandar. Ia ditubuhkan pada tahun 1971. Peranan pembangunan wilayah ini adalah dalam sektor pembangunan, industri dan pembangunan bandar baharu. Yang keenam ialah pemilikan modal saham. Kaum Bumiputera ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan dan mewujudkan perbezaan dari segi taraf hidup dan jumlah pendapatan antara kaum Bumiputera dengan bukan Bumiputera.
Antara usaha yang dilakukan ialah Penubuhan Permodalan Nasional Berhad (PNB) pada 17 Mac 1978 yang bertujuan untuk menambahkan pemilikan modal saham Bumiputera dalam sektor korporat bagi mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB), Pelancaran Amanah Saham Nasional AS dan Amanah Saham Bumiputera ASB memudahkan kaum Bumiputera memiliki saham dalam syarikat berhad. Kaum bukan Bumiputera diberi peluang dalam pemilikan modal saham dengan pengenalan Amanah Saham Malaysia. Yang ketujuh, pengenalan industri kecil dan sederhana IKS. IKS merupakan industri pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. Ia memberi peluang kepada rakyat untuk mengusahakan industri desa serta IKS. Usaha ini bagi memperbaiki taraf hidup rakyat serta menambah daya pengeluaran dan pendapatan. IKS meliputi kraftangan, makanan, pakaian dan juga inap desa. IKS yang berjaya termasuklah Best Farm Co, Nurul Food Industry Enterprise, Ramli Food, Processing Sendirian Berhad dan Faiza Marketing Sendirian Berhad. Pinjaman, insentif dan nasihat diberikan melalui Bank Bumiputera 1965, Perbadanan Nasional. Pendidikan tenaga kerja mahir. Usaha kerajaan untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan juga perindustrian. Seterusnya, asas latihan diberikan sejak bangku sekolah melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Pendidikan menengah atas dibahagikan kepada dua jurusan iaitu akademik dan juga vokasional. Sekolah teknik dan vokasional, Maktab Perguruan Teknik, Politeknik, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Institusi Teknologi Mara ditubuhkan. Kursus kemahiran pelbagai bidang untuk menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir. Kesannya, pekerja mahir dapat meningkatkan taraf hidup dan juga pendapatan. Seterusnya ialah kesan dasar ekonomi baru. Ia telah terbahagi kepada 3 sektor. Yang pertama ialah sektor pendidikan, yang seterusnya ialah sektor pembiasanan kemiskinan dan seterusnya ialah sektor pemilikan tanah. Yang pertama ialah sektor pendidikan. Ianya merupakan satu kejayaan dasar ekonomi baru yang paling membanggakan, di mana telah berlaku penurunan kadar kemiskinan dan juga peningkatan taraf pendidikan kaum Bumiputera. Melalui pendidikan yang diterapkan, ia memberikan impak yang positif sehingga hari ini, di mana bilangan profesionalis Bumiputera telah pun bertambah. Peratus graduan Bumiputera keluar negara untuk mencapai tahap profesionalisme juga meningkat. Kini terdapat ramai pakar perubatan Bumiputera di hospital-hospital. Ini jauh berbeza jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, di mana hanya segelintir sahaja doktor pakar Bumiputera. Malahan kini banyak syarikat besar di Malaysia diketuai oleh golongan profesionalis Bumiputera dan juga banyak yang berdaya saing untuk bekerja di luar negara. Kejayaan dasar ekonomi baru melalui pendidikan telah membawa kepada masyarakat Melayu yang berpendidikan. Masyarakat Melayu yang berpendidikan akan dapat membantu mewujudkan lebih ramai kelas pertengahan bagi kestabilan politik dan juga ekonomi negara. Dan kini, Melayu memiliki sejumlah perniagaan di peringkat tertinggi, misalnya pemilihan tanah, perunding perhubungan awam, pengurus dana dan sebagainya. Inilah hasil daripada pendidikan di bawah dasar ekonomi baru yang melahirkan sejumlah profesionalis Melayu yang dihormati. Selain itu, kesan dari perancangan dasar ekonomi baru melalui pendidikan telah berjaya meningkatkan peratus kecemerlangan pelajar Bumiputera di peringkat tinggi. Menurut Khairi Jamaluddin, Ahli Parlimen Rempau, berdasarkan maklumat dari Biro Tata Negara, peratus graduan Bumiputera yang lulus dari pujian kelas pertama di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA telah pun meningkat dari 13.25% pada tahun 1996 kepada 25.4% pada tahun 2002. Sehubungan itu, kemasukan pelajar Melayu ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA
melepasi tahap 60% dan juga ini adalah 1% yang jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan di bawah sistem kuota. Selain itu, kemasukan pelajar Melayu ke dalam kursus-kursus kritikal di IPTA juga meningkat. Negara juga mempunyai 18 institusi pengajian tinggi awam IPTA termasuk sebuah universiti Islam antarabangsa. Malaysia juga diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bagi pelajar dari negara asing. Kini terdapat lebih 36,000 penuntut dari 150 negara yang datang belajar di Malaysia. Melalui dasar ekonomi baru juga jurang pendidikan di antara pelajar bandar dan juga pelajar luar bandar dirapatkan. Hal ini bagi memastikan persaingan yang lebih adil dan juga saksama. Selain menempatkan guru-guru berpengalaman dan juga berkebolehan di sekolah-sekolah luar bandar, kemudahan-kemudahan yang sama yang terdapat di bandar termasuk lain-lain infrastruktur teknologi maklumat dan juga komunikasi ICT juga disediakan. Semuanya diambil kira untuk mewujudkan medan persaingan yang lebih rata dan juga peluang anak Melayu untuk berjaya dapat ditingkatkan. Negara Malaysia kini mempunyai sekolah bestari di mana menurut Datuk Seri Najib Tun Razak, sekolah bestari ditubuhkan ialah bukan sahaja untuk memenuhi tuntutan koridor raya multimedia, malahan melahirkan satu generasi rakyat Malaysia yang kreatif dan juga inovatif. Seterusnya ialah sektor pembasmian kemiskinan filter. Penempatan filter sama ada unit perkampungan tunggal ataupun bandar adalah komuniti yang sengaja dibina ataupun dirancang di kawasan desa untuk mencapai matlamat-matlamat sosio-ekonomi negara. Sebagai komuniti baru, sudah tentu ia mempunyai ciri-ciri yang istimewa kerana ia dirancang berdasarkan konsep perancangan moden dan juga polisi-polisi yang dibentuk khusus untuk membawa perubahan sosial. Penempatan filter disediakan dengan infrastruktur yang sesuai untuk kesejahteraan dan juga sosial para peneroka. Unit-unit penempatan ini mempunyai calon raya dan juga bekalan air untuk kesenangan para peneroka. Sekolah untuk pendidikan anak-anak, pusat kesihatan untuk kesejahteraan fizikal, masjid untuk kesejahteraan rohaniah, kemudahan komuniti untuk perkembangan mental, kedai untuk memenuhi keperluan harian dan bekalan elektrik untuk rumah dan juga kemudahan lain turut diberikan kepada peneroka filter. Yang ketiga ialah pemilikan tanah. Sistem pemilikan tanah dalam komuniti filter adalah baru dan sangat berbeza dengan amalan pemilikan tanah tradisional di Malaysia. Filter menggunakan peraturan dan syarat yang ketat terhadap pemilikan tanah untuk melindungi kepentingan dan juga kesejahteraan peneroka. Misi 50 tahun pertama penubuhan filter sudah mencapai objektifnya. Kini agensi itu menggalas tugas untuk memastikan kecemerlangannya terus bertahan untuk 50 tahun lagi. Semestinya meletakkan kedudukan masyarakat peneroka lebih baik daripada apa yang mereka nikmati hari ini. Selepas berjaya mencapai objektif penubuhannya, iaitu untuk memajukan kawasan pertanian secara produktif dan juga sempurna, ianya menggerakkan masyarakat peneroka supaya maju dan juga berdisiplin serta meningkatkan taraf hidup. Kestabilan harga sawit dan getah yang dianggap antara paling selesa ketika ini membolehkan filter menjadi peneraju utama industri sawit sehingga ke peringkat antarabangsa. Secara keseluruhannya, DEB telah berjaya meningkatkan taraf kehidupan kaum Bumiputera dan mencapai matlamat membasmi kemiskinan. Tetapi, penyusunan semula jadi tenaga kerja perlu dihebatkan lagi, memandangkan orang Melayu masih kurang melibatkan diri dalam bidang perdagangan dan perniagaan. Oleh itu, kerajaan berpendapatan bahawa dasar ini patut dijalankan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan untuk melihat sejauh mana pencapaiannya telah dicapai oleh kaum Melayu. Selain itu, penambahbaikan perlu sentiasa dilakukan untuk memastikan dasar ini relevan mengikut peredaran zaman dan bersesuaian dengan keadaan negara Malaysia. DEB tidak mencapai sasaran 100% matlamatnya, namun DEB telah berjaya dalam beberapa strategi yang dibuat dengan jayanya. Antara faktor yang dilihat mencekam dasar DEB ialah masalah kemeselesatan ekonomi dunia yang berterusan. Oleh itu, DEB masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki terhadap pelaksanaan DEB
yang menggunakan serampang dua mata, iaitu membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Antara perkara yang jelas membebankan pelaksanaan DEB ialah sistem kapitalisme ekonomi barat yang masih diwarisi dan menjadi citarasa persaingan ekonomi sehingga proses pembangunan spesifiknya terhadap kaum Bumiputera terpesong sedikit dari landasan matlamatnya.